Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal lagi telah memberi amaran bahawa sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu. Maka jadikanlah syaitan musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Sebenarnya syaitan hanyalah mengajak golongan manusia menjadi penduduk neraka. Surah Al-Fatir ayat 6. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan seharian mengajar kita sunnah-sunnah yang mana terang-terangan supaya kita bermohon perlindungan dengan Allah dari syaitan ini. Allah berfirman bahawa hidup di dunia ini adalah ujian sebagaimana firman Allah dalam ayat surah Al-Mulk ayat 2. Dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya dapat menguji siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Kita telah dikabarkan bahawa syaitan dan iblis telah bersumpah akan menyesatkan manusia sehingga hari kiamat. Dan di dalam masa yang sama, jin, syaitan dan iblis mempunyai pelbagai kelebihan yang dianugerahkan kepada mereka agar dapat menyesatkan manusia sehingga hari kiamat. Sebenarnya syaitan adalah dari golongan jin yang derhaka kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan beberapa keistimewaan kepada syaitan, antaranya manusia tidak dapat melihat jin dan syaitan secara terang-terangan, tetapi mereka nampak kita. Manusia cuma nampak tatkala Allah membuka hijab. Hanya kelibat lintasan sahaja yang dapat dirasai dan terlihat. Maka bagaimanakah kita hendak melawan dengan musuh yang tidak nampak? Seterusnya, jin dan syaitan boleh berbisik ke dalam hati manusia. Mereka berbisik untuk mengajak manusia untuk melakukan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisikan jin dan syaitan sangat licik dan berbeza kepada setiap manusia sehingga manusia tidak sedar ia telah termasuk jerat syaitan. Seterusnya, jin dan syaitan boleh masuk ke dalam tubuh manusia sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa syaitan boleh berjalan di dalam saluran darah manusia dan tempat sakit itu boleh berpindah. Contoh asalnya sakit di tulang belakang, tiba-tiba naik ke bahu dan berpindah ke kepala dan sebagainya. Seterusnya, umur jin dan syaitan panjang dan ada yang tidak mati sehingga hari kiamat. Berdasarkan dalil di dalam Al-Quran dan hadis bahawa iblis atau nama asalnya Azazil itu Allah benarkan permohonannya untuk ditangguhkan kematiannya, tetapi jin dan syaitan akan mati walau bagaimanapun umurnya sangat panjang. Seterusnya, jin dan syaitan amat ramai dan boleh beranak pinak dengan banyak. Bagaimanakah cara jin berkembang biak? Iaitu dengan cara apabila bersentuh alat kelamin lelaki dan perempuan, maka jin perempuan akan terus mengandung dan beranak, dan begitulah keadaannya sehingga ke hari kiamat. Jin, syaitan dan iblis ada pelbagai jenis. Ada jenis jin dan syaitan yang boleh terbang, dan jin mempunyai pelbagai rupa dan ciri sehingga ada jin yang bersayap dan boleh terbang. Ilmu kepakaran jin adalah canggih dari manusia, dan jin telah hidup lama dan mempunyai teknologi yang lebih maju melebihi teknologi manusia. Jin dan syaitan boleh menguasai tubuh manusia sepenuhnya. Jin mempunyai kelebihan dengan mampu menguasai pemikiran manusia, terutama sekali bagi mereka yang mengalami depresi,
fikiran berserabut dan lemah semangat, perbuatan bahkan tubuhnya dijadikan rumah tumpangan oleh jin dan syaitan. Selain itu, tenaga jin dan syaitan lebih kuat dari manusia. Walaupun jin tidak dapat dilihat pada pandangan kasar, tetapi jin mempunyai tenaga yang kuat dan luar biasa. Jin yang merasuk manusia boleh menyebabkan manusia yang telah dirasuk mempunyai tenaga yang amat luar biasa. Seterusnya, ketika kita tidur, tetapi jin dan syaitan boleh berbuat jahat semasa kita sedang lena. Kita disarankan untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW semasa tidur. Kita digalakkan untuk mengambil wudhu sebelum tidur, membaca doa, dan bacaan disapukan ayat 4 kul pada seluruh badan kita dan tidur mengiring ke kanan. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan beberapa kelebihan kepada jin, syaitan dan iblis sebagai ujian kepada kita umat manusia, tetapi manusia yang rapat dengan Allah, maka Allah akan melindungi mereka daripada jin, syaitan dan iblis.